Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anak murid Mu'allimah tahun 4 Harun, semoga antum sihat dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan dengan PDPR kita akidah untuk tahun 4 insya-Allah. Jadi sebelum tu Mu'allimah nak minta antum untuk ambil buku teks dan terus buka muka surat 32 dan 33. Baik, insya-Allah pada pagi ni kita akan masuk tajuk yang baru dengan topik yang baru, iaitu berkenaan dengan Islam sebagai cara hidup. Okey, Islam sebagai cara hidup pada muka surat 32. Jadi pertama sekali kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai cara hidup. Okey, Islam sahaja cara hidup yang sesuai diikuti oleh manusia. Ada tak agama lain yang lagi sempurna daripada Islam? Ada tak? Tak ada kan? Jadi Islam ni lah satu-satunya agama yang sangat sempurna, agama yang sangat-sangat kita boleh gunakan untuk sebagai cara hidup kita. Kan, kalau kadang-kadang kalau kita tengok orang Cina pun, orang India pun kadang-kadang dia ada menggunakan cara hidup Islam, tetapi cuma dia orang ni tak beriman sahaja. Okey, dalam tajuk Islam sebagai cara hidup ni ada 3 bahagian, okey, yang Mu'allimah nak tekankan dekat sini. Okey, keistimewaan Islam. Apabila kita kata Islam ni adalah sempurna, semestinya Islam ini ada keistimewaan dia. 3 ni je ke? Tak, sebenarnya banyak lagi, tapi kita fokuskan untuk tahun 4, 3 perkara ni sahaja. Okey, kita tengok yang pertama, antum boleh tengok muka surat 33. Okey, yang pertama keistimewaan Islam adalah Islam itu cara hidup yang Rabbani. Okey, warna merah tu antum tengok yang warna merah, Rabbani. Okey, apa benda Rabbani nanti Mu'allimah akan terangkan. Yang kedua, antum boleh buka muka surat yang seterusnya, muka surat 35. Okey, kita pergi secara laju sahaja. Okey, Islam agama yang syumul. Bukan syamul, Islam adalah agama yang syumul. Apa benda itu syumul? Minggu depan nanti Mu'allimah akan terangkan. Hari ini kita sentuh Rabbani sahaja. Dan yang ketiga, keistimewaan Islam yang ketiga adalah Islam itu cara hidup yang alami. Okey, alami, alam. Kan? Okey. Jadi 3 perkara ni, 3 keistimewaan ni antum perlu hafal sebab sangat-sangat penting dalam peperiksaan, dalam ujian mesti ada keluar soalan. Apakah 3 keistimewaan Islam? 3 ni lah jawapan. Rabbani, syumul dan alami. Baik, seterusnya Mu'allimah akan sentuh dahulu yang pertama sahaja untuk minggu ni, iaitu Islam cara hidup yang Rabbani. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Rabbani ni daripada perkataan Rabb. Apa maksud Rabb? Rabb tu adalah Tuhan. Kan, jadi Islam cara hidup yang Rabbani ni bermaksud sesuatu yang datang tu daripada siapa? Sesuatu yang datang daripada Allah. Apa benda maksud sesuatu ni Mu'allimah? Okey, persoalan dia Mu'allimah ada bagi tanda soal dekat situ kan. Apa maksud sesuatu? Okey, sesuatu itu ada 4 perkara. Okey, ada 4 perkara. Antum tengok dalam muka surat 33. Nampak tak ada gambar pasu bunga kat situ? Okey, ada tak nampak gambar pasu bunga? Dia kata Islam itu adalah datangnya daripada Allah. Kan, sesuatu yang datang daripada Allah. Apa yang datang daripada Allah ni? Yang pertama adalah hukum Islam. Okey, hukum Islam ni siapa yang menentukan hukum Islam ni? Wajib, sunat, harus, haram. Siapa yang datangkan? Allah. Okey, contohnya solat itu adalah wajib. Siapa yang menentukan solat itu adalah wajib? Allah. Jadi Islam itu adalah daripada Allah. Okey, itu yang pertama, contoh hukum Islam. Yang kedua, berkenaan dengan larangan Islam. Sesuatu itu adalah maksudnya larangan Islam. Apa contoh larangan yang Allah larang? Contohnya larangan dalam berzina, larangan dalam menghisap dada, larangan membunuh diri. Banyak lagi larangan-larangan yang Allah tentukan.
Kan? Banyak lagi contoh yang antum boleh buat. Yang seterusnya nombor 3 adalah peraturan Islam. Banyak peraturan ni. Kan, peraturan dalam berjiran, peraturan dalam apa lagi? Peraturan dalam jual beli, kan, kita nak jual barang ke orang, kita nak beli barang dekat orang, ada peraturan yang Allah tetapkan. Dan yang terakhir, apa benda yang dimaksudkan dengan sesuatu yang datang daripada Allah tu adalah suruhan Islam. Kan, apa yang Islam suruh kita buat, apa yang Islam larang kita tinggalkan. Apa contoh suruhan Islam ni? Okay, suruhan Islam ni contohnya apa? Allah kata waktu bulan puasa, Allah kata kena membayar zakat, wajib membayar zakat, suruhan Islam. Lagi apa? Kita perlu memuliakan tetamu, suruhan Islam. Kita perlu melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah kita. Itu pun adalah suruhan Islam. Jadi setiap daripada apa yang kita dapat hari ini, sesuatu yang kita dapat hari ini, ada sama ada hukum Islam, larangan, peraturan ataupun suruhan, semuanya datang daripada siapa? Datang daripada mukadimah ke? Bukan. Datang daripada ayah dan ibu antum ke? Bukan. Semuanya datang daripada Allah. Allah sahaja yang menjadikan semua perkara yang kita ada sekarang. Okey, jadi cuba antum tengok sekejap muka surat 34, ada huraian dekat situ yang dia kata dalam perenggan yang ketiga, dia kata Islam ni sempurna kerana Allah bersifat sempurna. Kan, peraturan alam ini juga sempurna. Contohnya pergerakan cakrawala. Apa maksud pergerakan cakrawala? Pergerakan cakrawala ni contohnya macam bulan, matahari, planet. Kan, pernah tak planet antum dengar planet ni berlanggar antara satu sama lain? Tak pernah kan? Jadi maksudnya Allah ni dah susun cantik dah. Kan, terbitnya matahari, kan, kejadian siang dan malam, tiba-tiba antum bangun esok pagi tengok-tengok tak cerah-cerah. Ada pernah tak jadi macam tu? Tak pernah. Jadi semua peraturan yang Allah tetapkan, semua apa yang Allah berikan telah sempurna semuanya. Kan, Allah ni tiada kelemahan. Okey, berbeza dengan peraturan yang dicipta oleh manusia. Kan, kalau manusia ni dia cipta peraturan, ada sahaja kekurangan. Contohnya kekurangan dari segi pelaksanaan, contohnya peraturan jalan raya. Kan, kadang-kadang ada orang ikut, ada orang tak ikut. Contoh lagi peraturan apa lagi? Peraturan sekolah. Kan, kadang-kadang banyak sangat peraturan manusia ni yang ada kesilapan. Tetapi berbeza dengan Allah, bila dia dah melakukan peraturan, semestinya peraturan itu adalah yang terbaik. Okey, jadi insya-Allah apa yang tugasan yang mukadimah nak antum buat untuk minggu ni, antum perlu salin semua nota yang mukadimah tulis. Okey, nota yang pertama, slide yang pertama, Islam sebagai cara hidup, antum tulis dalam buku tulis. Seperti biasa, tulis hari dan tarikh, ambil buku tulis, tulis nota sahaja untuk minggu ni. Okey, tulis tajuk Islam sebagai cara hidup, salin. Okey, slide yang kedua, keistimewaan Islam terbahagi kepada 3. Buatlah secantik mungkin yang antum boleh buat peta minda ke, kan. Okey, yang ketiga, slide yang ketiga, Islam adalah cara hidup yang Rabbani. Kita tengok Rabbani dahulu. Okey, antum boleh tiru saja slide yang mukadimah tunjuk ni. Dan yang keempat, sesuatu tu apa benda? 4 perkara ini. Jadi tugasan untuk minggu ini tiada latihan, mukadimah hanya fokuskan untuk antum buat nota sahaja. Jadi semoga berjaya buat nota. Sebarang pertanyaan antum boleh tanya dengan mukadimah. Jadi itu saja PDPR kita untuk minggu ini. Jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Assalamualaikum.